rekodkan dulu. Malaysia dalam Commonwealth. Okey, kalau kita lihat Commonwealth ni, apa itu Commonwealth? Commonwealth ni sebenarnya adalah sebuah pertubuhan, iaitu sebuah pertubuhan yang dianggotai oleh negara bekas tanah jajahan dan naungan British. Yang mana naungan ini telah pun merdeka seperti Malaysia ya. Jadi badan ini ditubuhkan untuk apa? Untuk membina semangat setia kawan negara anggota. Bermakna saling membantu antara negara anggota serta mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Jadi itu matlamat utama Commonwealth, semangat setia kawan negara anggota. Kemudian yang kedua, mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Jadi penyertaan ini memang kita kata sebagai banyak memberi manfaat kepada negara lah. Jadi kalau kita lihat dekat gatal. Okey. Baik, Malaysia memang sentiasa memberi komitmen, komitmen penuh untuk menjayakan segala rancangan yang diatur oleh dan dilaksanakan oleh Commonwealth. Dan antara contohnya kalau kita dapat lihat melalui kerjasama ekonomi dan juga pembangunan antara negara Commonwealth, kemudian juga penyertaan dalam sukan Commonwealth dan juga membangkitkan pelbagai isu seperti dasar apartheid dalam mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth ataupun COGEM. Malah Malaysia juga pernah menjadi tuan rumah COGEM pada tahun 1989. Okey, kita lihat di sini rancangan Colombo. Salah satu rancangan dalam Commonwealth ni ialah rancangan Colombo. Baik, rancangan Colombo, Malaysia turut menyertai rancangan ini, iaitu rancangan pembangunan ekonomi dan sosial. Rancangan pembangunan ekonomi dan sosial di bawah Commonwealth, dan rancangan ini tujuan dia untuk apa? Yang ini selalu kamu kena ingat iaitu untuk menangani masalah kemiskinan dalam kalangan anggota Commonwealth. Menangani kemiskinan, rancangan Colombo masalah kemiskinan. Bagaimana cara untuk menangani masalah ini? Dengan negara-negara anggota akan memberikan khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pertanian, teknikal dan juga kesihatan. Jadi, terlibat juga dalam program latihan untuk kaki tangan awam dan pembangunan sektor swasta sejak tahun 1995. Dan Malaysia memberikan bantuan dalam pelbagai bidang kepada negara anggota yang belum membangun melalui rancangan Colombo. So, salah satu rancangan dalam Commonwealth ialah rancangan Colombo yang bertujuan untuk menangani masalah kemiskinan. Daripada mana datangnya Colombo? Colombo ni sebenarnya adalah salah sebuah negara. Colombo ni, kalau tak silap cikgu, adalah ibu negara bagi Afrika Selatan. Kalau tak silap cikgu lah, cikgu pun confused sikit. Tapi Colombo ni bukan negara, dia ibu negara. Kalau tak silap cikgu, ibu negara Afrika Selatan, di mana tempat mesyuarat ini berlangsung. Jadi muncullah rancangan Colombo. Colombo tu iaitu salah sebuah nama tempat. So itu rancangan Colombo. Baik, itu yang berkaitan rapat dengan iaitu aktiviti Commonwealth. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjasama pertahanan. Ini yang kedua. Di mana kalau kita lihat yang kedua, kerjasama pertahanan, maksudnya iaitu Malaysia turut terlibat dalam kerjasama pertahanan melalui perjanjian yang ditandatangani pada 12 Oktober 1957 antara Britain dengan Tanah Melayu. Baik, kalau kamu tengok tarikh tu pada 12 Oktober 1957, kamu perasan bahawa ini beberapa bulan selepas kemerdekaan Tanah Melayu. Perasan kan? Tanah Melayu merdeka pada 31 Ogos 1957. Kemudian 12 Oktober berlangsungnya perjanjian ini.
Dan kenapa berlaku perjanjian ini? Sebab perjanjian ini untuk memperkukuhkan pertahanan dan keselamatan negara. Why? Okey. Kerana kamu kena faham pada waktu itu tanah Melayu baru merdeka. Jadi belum ada angkatan tentera lagi. Angkatan tentera bagi tanah Melayu ni belum ada. Kalau ada pun bagi pihak negeri. Contohnya kalau di Johor ada askar Melayu setia. Kemudian mungkin di negeri lain ada askar dia sendiri. Jadi untuk askar tanah Melayu tu belum ada lagi. Jadi ini membahayakan pertahanan negara. Di mana pertahanan negara kalau diceroboh, maka kita tidak ada pasukan keselamatan. Oleh sebab itu, Tanah Melayu telah buat perjanjian dengan Britain untuk minta Britain memberikan perlindungan. Maknanya kalau ada apa-apa hal, Britain akan hantar tentera-tenteranya untuk melindungi Tanah Melayu. Okay. Baik, apa jadi dekat Senoi Proxima tu dah tak ada dah ke? Constable apa semua. Okey. Baik. Sebenarnya kalau kamu tengok, constable dan juga kata apa, special constable itu semua memang fokus kepada penghapusan komunis, betul? Memburu komunis. Okey, tetapi harus diingat daripada segi pertahanan, daripada segi laut, kita punya laut terdedah kepada serangan negara-negara lain. Kita punya ruang udara juga terdedah kepada serangan negara-negara lain. Jadi waktu itu kita belum ada angkatan tentera udara, angkatan tentera laut. Kita mungkin ada tentera-tentera darat yang mana kita ada yang macam kita belajar daripada bab yang ke-6 tinggal tempat kan, yang yang iaitu seperti special constable, kemudian Senoi Prague, kemudian juga kita ada apa lagi, special branch ke, kemudian pasukan-pasukan polis hutan dan sebagainya kan. Itu khas untuk memburu komunis. Orang laut mempertahankan perairan. Bang, orang laut tu zaman Melaka bang. Ini tahun bila? Orang laut dah tak ada dah. Orang laut dah tak ada dah jadi kalau kita lihat jadi perjanjian ini bertujuan untuk memperkukuh pertahanan dan keselamatan negara kita. Jadi perjanjian ini membolehkan Britain serta negara-negara Commonwealth lain akan memberikan komitmen terhadap pertahanan negara kita. Jadi, apa yang kerajaan kena buat? Kerajaan sediakan kemudahan kepada tentera Britain dan pasukan simpanan strategik Commonwealth. Sama ada untuk obligasi Commonwealth maupun keperluan antarabangsa. Maknanya, Commonwealth, kerajaan menyediakan kemudahanlah supaya tentera Britain dan juga tentera-tentera simpanan Commonwealth ini boleh datang ke negara kita dan bersiap sedia mempertahankan negara kita jika diserang oleh negara-negara lain. Itu kerjasama pertahanan. Itu kita kata penyertaan Malaysia dalam Commonwealth untuk memberi komitmen dalam rancangan Colombo, dan yang kedua untuk kerjasama pertahanan. Yang ketiga, untuk kerjasama ekonomi. Yang ketiga. Di mana kalau kita lihat, negara Commonwealth ini merupakan antara rakan dagang Malaysia yang utama. Rakan dagang tu maknanya adalah negara kita ni banyak mengeksport bahan mentah kita ke negara-negara Commonwealth. Especially komoditi utama. Komoditi utama negara dieksport ke negara anggota Commonwealth dengan lebih mudah. Baik, kalau ada yang bertanya, apa itu komoditi? Komoditi itu bahan mentah seperti minyak kelapa sawit, seperti biji timah, seperti petroleum, seperti getah. Itu dipanggil komoditi. Komoditi. Dan komoditi utama komoditi negara kita ini akan dieksport ke negara anggota Commonwealth.
dengan lebih mudah. Kerana apa? Bila bersama-sama dalam negara Commonwealth, maka kadar cukai yang dikenakan lebih rendah. Contohnya, cukai ekspor barangan siap dan juga cukai produk digital. Maksudnya di sini, kalau kita, contohnya, kalau kita hantar, kalau kita hantar produk kita ke negara bukan Commonwealth, contohnya kita hantar ke Thailand, cukainya mungkin lebih tinggi daripada kita hantar ke negara-negara Commonwealth seperti Britain, seperti India. Kerana apa? Dalam Commonwealth sudah ada persetujuan. Sesiapa yang menghantar ke negara-negara Commonwealth ini akan mendapat cukai yang rendah. Akan dikenakan cukai yang rendah. Jadi beras siam tu kira murah ke? Beras siam ni sebenarnya mahal. Tak percaya korang tengok beras siam. Beras siam memang mahal sebenarnya. Sebab dia memang sebab kita punya kadar cukai yang berbeza. So itu beras siam memang mahal lah. Baik. Kemudian, kerjasama ekonomi ni juga pelbagai kemudahan turut disediakan seperti kemudahan kredit dan juga bantuan dana Commonwealth. Ini yang disediakan, betul tu Dan. Ini yang disediakan oleh Commonwealth, di mana kepada negara-negara yang kekurangan keuangan boleh membuat pinjaman dengan Commonwealth. Dan juga boleh memohon bantuan dana daripada Commonwealth. So, begitu juga pelaburan daripada negara Commonwealth juga penting kepada pembangunan ekonomi negara. So, kalau kita lihat, inilah kebaikan kerjasama ekonomi dalam negara Commonwealth. Sebab itu kita patut menyertai Commonwealth ni. Baik. Yang keempat, penyertaan Malaysia dalam Commonwealth iaitu berkait rapat dengan penentangan dasar apartheid. Apa itu dasar apartheid? Baik, apartheid ni sebenarnya adalah satu dasar yang membezakan membezakan hak membezakan hak manusia melalui warna kulit. Membezakan hak manusia melalui warna kulit. Dan negara Afrika Selatan, dalam sejarah negara Afrika Selatan ini sebenarnya memang diperintah oleh kaum kulit hitam ni lah. Kaum kulit hitam. Tetapi apabila dijajah oleh British, kemudian orang-orang putih yang tinggal di Afrika Selatan telah take over management dan kerajaan Afrika Selatan itu, menyebabkan mereka mengenakan dasar apartheid ini. Di mana untuk pengetahuan kamu dasar apartheid di Afrika Selatan tu, sehingga kan kalau mereka masuk ke dalam satu restoran, ada kawasan untuk kulit putih, ada kawasan untuk kulit hitam. Siap tulis lagi white area, black area. Begitu juga di pantai. Kalau di pantai tu, ada pantai ada kawasan untuk orang kulit putih, ada kawasan untuk orang kulit hitam, diasingkan. Begitu juga sekolah, diasingkan, mengikut warna kulit. Dan kamu tahu tak, selain daripada warna kulit, bagaimana mereka membezakan orang kulit putih, white people dengan black people ni, iaitu mereka ada buat satu saringan melalui rambut. Melalui pen dan rambut. Dia orang kata apa tahu? Kalau nak kenal orang tu, white people ke black people kan, dia orang akan buat ujian pensel ke ujian pen, di mana pen tu akan dimasukkan dalam rambut. Kalau pen tu boleh jatuh, dia orang putih. Kalau pen tu sangkut dekat rambut tu, sebab rambut orang hitam, kulit hitam kan dia gulung-gulung kan. Kalau disangkut, ini adalah orang kulit hitam. Betul.
Dia Sekejap ada. cikgu, masa dia orang kelir apa pun dia klasifikasi sebagai orang hitam ke? Ya, betul. Ah, orang keli tu, okey, yang tu dia buat pensel, pen kat situ. Kalau sangkut, itu memang maknanya orang kulit hitam. Kalau dia jatuh, okey, itu orang kulit putih. Iya. Jadi itulah. Okey. Oh, actually cikgu nak tanya. Hmm. Kalau ada satu keluarga kat sana kan, dia punya ibu apa dia mereka macam berkulit hitam lah. Okey. Lepas tu anak mereka berkulit putih macam mana? Itu jarang-jarang jadi tu. Jarang-jarang jadi kalau mak bapak kulit hitam tapi anak kulit putih itu jarang-jarang jadi. Unless kalau anak tu adalah albino. Kalau anak dia albino lain. Okey. Tapi jadi itulah antara proses bagaimana mereka menyaring black people dengan white people. Okay. Albino lah. Ya, betul. Jadi itu cara bagaimana mereka mengenakan dasar apartheid ini. So dasar apartheid ni memang berlaku daripada tahun 1950 dulu sampailah dekat-dekat tahun 1990. Lama memang lama. Jadi orang-orang Afrika Negro di Afrika Selatan itu ditindas, tidak mendapat hak mereka. Jadi isu ini telah dinaikkan dalam Commonwealth. Jadi itu betul sampai ke sangkut tu. Tapi cikgu rasa kalau macam tu kan, rasa-rasanya penyanyi kumpulan Alley Cat tu tak lepas tu. Okey, kamu tahu tak kumpulan Alley Cat, iaitu kumpulan Malaysia yang selalu nyanyi lagu Sampaikanlah Salam tu kan. Dia ada rambut yang afro tu kan. Rambut afro tu. Tahun-tahun 70-an 70s kan ada rambut afro tu kan. Itu boleh bukan setakat simpan pen kunci rumah pun boleh, kunci kereta pun boleh. Okey. Cikgu, Yeah. nak tanya, kan Afrika kan dia ada dasar apartheid kan? Ya, betul. So maksudnya orang Afrika kat sana mereka pindah kan pada waktu tu? Mereka pindah? Mereka pindah negara. Contohlah, ada some yang scattered ke Amerika, some yang scattered ke France. Ya, betul. Ramai yang telah pun berpindah keluar daripada negara-negara mereka. Betul. Sebab mereka tak tahan dengan penindasan yang berlaku di negara tersebut. Tapi kebanyakan orang-orang yang seperti kita kata sebagai orang-orang Negro ini, kebanyakan mereka lebih suka pergi ke sebelah Europe seperti France. Mereka especially banyak pergi kepada France lah. Kerana mereka diterima, kalau di France sana mereka diterima sebagai sebahagian daripada rakyat mereka. Jadi sebab itu kalau kita lihat di France ke kan, biasanya memang berlaku orang-orang Negro kahwin dengan orang putih sana. So bagi dia orang itu adalah culture yang mereka terima. Jadi so cikgu, maksudnya untuk bola sepak untuk France pun kebanyakan dia tahu daripada Afrika lah. Ya, betul. Kamu tak tengok ke yang footballer daripada France? Kan? Dia ada player-player yang memang memang orang-orang kulit keturunan kulit hitam. Kalau tak cikgu, Mbappe tu pun juga adalah Mbappe France kan? Kylian Mbappe. Dia actually France dengan African lah juga. So dia France tapi sebenarnya dia origin daripada African juga. So dia main untuk France. So ini antara contoh di mana France begitu terbuka dalam menerima orang yang berbeza warna kulit. Tapi dulu dasar apartheid memang tidak dibenarkan. Jadi itu yang kalau kita lihat berkaitan dengan dasar apartheid. Dan dasar apartheid ini memang menjadi isu yang isu penting yang menarik perhatian Commonwealth dan Malaysia juga antara yang turut lantang menentang dasar ini. Dan kenapa Malaysia menentang? Kerana asas penentangan Malaysia menentang disebabkan oleh dasar apartheid ini telah menyalahgunakan hak asasi manusia dengan membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. Jadi dah tak ada sekarang makin. Ya, betul. Ketegasan Malaysia bersama-sama negara lain menyuarakan isu ini dalam Commonwealth menyebabkan Afrika Selatan telah menarik diri daripada Commonwealth kerana isu itu tidak selesai. Tetapi pada akhirnya apabila Nelson Mandela
Nelson Mandela berjaya keluar daripada penjara dan kemudian Nelson Mandela telah menubuhkan partinya. Akhirnya Nelson Mandela dengan partinya berjaya take over kerajaan Afrika Selatan. Jadi dasar apartheid itu telah dihapuskan. Inilah Nelson Mandela yang berakan baik dengan negara kita. Itu penentangan dasar apartheid. So warna kulit sebenarnya tak ada masalah pun sebenarnya kan. Yang penting hati baik kan. Yang penting hati baik. Baik. Tapi walaupun hati baik pun kita tahu ramai golongan muda ni yang kalau boleh nak orang yang muka macam Korea. K-pop gitu kan. Yang kata apa muka ala-ala macam perempuan, hidung mancung sikit lah kan. Tak cari tanya Nafiman. Dia suka yang tu yang macam K-pop ni. Begitu juga Daniel ke kan. Tak cari tanya. Okey. Nafi, kau jangan buat pasal. Hai kau ni kan. Okey. Kau jangan buat pasal. Kan. Okey, baik. Itu yang keempat, gurau. Mudah. Okey. Baik. Risau sekejap. Ya, okey. Yang kelima. Tentang Commonwealth, iaitu berlakunya mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth, iaitu COGM. Di mana Malaysia turut terlibat dalam mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth yang diadakan 2 tahun sekali. Dan apa yang mereka buat dalam persidangan ini, mereka bincangkan isu semasa. Isu semasa antarabangsa berkaitan negara-negara anggota. Dan pada tahun 1989, Malaysia dipilih menjadi tuan rumah untuk persidangan ini, untuk mesyuarat ini. Dan yang paling penting penyertaan Malaysia dalam Commonwealth iaitu yang keenam ini, Sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth, sukan kedua terbesar di dunia selepas Sukan Olimpik. Dan sukan ini sebenarnya diadakan setiap 4 tahun sekali. Okey. Dan penyertaan Malaysia dalam sukan ini mampu mengeratkan tujuan dia untuk mengeratkan hubungan antara negara anggota. Ingat tujuan penyertaan Malaysia dalam Sukan Commonwealth adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Dan pencapaian atlet kita dalam sukan ini telah mengharumkan nama negara dan Malaysia pernah menjadi tuan rumah sukan ini pada tahun 1998. Dan untuk pengetahuan kamu, okey, Kompleks Sukan Bukit Jalil. Kompleks Sukan Bukit Jalil itu sebenarnya ditubuhkan, dibina untuk Sukan Commonwealth ni lah. 1998. Iaitu Stadium Bukit Jalil, kemudian ada stadium tertutup, okey, dan banyak lagi stadium-stadium yang ada di sukan di Bukit Jalil itu. Sebenarnya stadium-stadium itu dibina khas untuk Sukan Commonwealth yang berlangsung pada tahun 1998. But then, bila habis Sukan Commonwealth, stadium-stadium itu masih lagi digunakan untuk acara-acara sukan lain, bola sepak, kemudian juga acara sukan-sukan yang lain, sukma dan sebagainya lah. Jadi salah satu bukti Sukan Commonwealth iaitu Stadium Bukit Jalil, Kompleks Sukan Bukit Jalil. Itu bukti dia. Ya. Baik. So kalau kita lihat penyertaan Malaysia dalam Commonwealth ni memang membawa manfaat yang besar. Dari sudut ekonomi, sosial dan politik, dan Malaysia turut terlibat dalam program yang dilaksanakan oleh Badan Dunia ini. Dengan penyertaan ini, negara kita telah menonjolkan kewibawaan negara kita pada peringkat dunia. Selain daripada lantang, negara kita memang lantang menyuarakan pandangan dalam pelbagai isu. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah bekerjasama memastikan negara kita dihormati oleh negara lain. Tetapi back then, pada waktu itu kalau kita lihat pada waktu itu pemimpin negara kita pada waktu itu dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir. Dan Tun Dr. Mahathir dalam dasar apartheid ni,
memang dia outspoken. Kalau dia kata no is no. Kemudian kalau tak kira lah orang putih cakap apa kan, dia akan balas balik. So keberanian Tun Dr. Mahathir ni memang telah terkenal lah seluruh dunia. Jadi itu menunjukkan Malaysia lantang dalam isu ini. Tetapi selepas itu, Perdana Menteri kita yang lain-lain selepas itu ada sumbangan dia. Cuma agak kritik sikit lah kan. Agak lah. Kan? Jadi kita harap mungkin selepas ni kita ada Perdana Menteri yang baru seperti mungkin daripada dalam kelas kita ini. Mungkin seperti Daniel ke, seperti Engku Amir ke, mungkin seperti Faris Azhad ke, ataupun Ahmad Umar ke, ataupun Nafi Iman ke. Boleh jadi pemimpin Perdana Menteri negara kita yang akan datang. InsyaAllah. Okay. Okey, alamak. Isu sensitif lah sebenarnya. Okey, isu ini agak sensitif sebenarnya, Daniel. Tapi, kejap. So, kita sambung balik iaitu tentang subtopik seterusnya iaitu 9.6. Okey, iaitu cabaran mengukuhkan dasar luar. Okey. Sekali lagi cikgu nak ingatkan, I just want to remind you, okay, apabila disebut cabaran mengukuhkan dasar luar ni, harus diingat apakah maksud cabaran. Cabaran itu bermaksud halangan ataupun masalah, problem. Okay, the challenge, halangan atau masalah. Jadi kalau cabaran mengukuhkan dasar luar, maknanya halangan dan masalah. Nak kukuhkan dasar luar ni ada masalah tak? Ada. Ada masalah nak kukuhkan dasar luar ni. Sebab dasar luar Malaysia, kalau kita lihat ini, memasuki fasa baharu sejak 1970-an. 1970s. Perubahan yang berlaku dalam ekonomi, sosial dan politik pada peringkat antarabangsa turut memberi kesan kepada negara kita. Tempoh masa ini menjadi penting dalam sejarah dasar luar Malaysia kerana tempoh pengukuhan serta menguji kemampuan Malaysia untuk menghadapi cabaran baru seperti cabaran politik, pertahanan dan ekonomi. Baik, so harus diingat bahawa kalau kita tengok kronologi from 1957 sampai ke 1970s, kita mengamalkan dasar pro-barat dan juga anti-komunis. Ini kamu kena faham. From 1957 sampai 1970s, kita punya dasar luar ialah pro-barat. Kita sokong apa juga yang dilakukan oleh barat. Dan kita anti-komunis. Tetapi daripada tahun 1970s onwards sampai sekarang lah, sampai kini lah, kita kata sampai sekarang, kita telah mengamalkan dasar berkecuali. Dasar berkecuali. So kita being neutral. Dan kita nak berkawan dengan semua negara. So ini perubahan ini yang kamu kena tahu dulu sebelum kita bincangkan cabaran dia. So dia berubah. Daripada dasar pro-barat berubah kepada dasar berkecuali. Baik. Jadi untuk menukarkan dasar luar ini, memang satu cabaran lah. Di mana kalau kita lihat di sini, cabaran politik antarabangsa sememangnya sangat mempengaruhi dasar luar. Dan kalau kita lihat, Malaysia mengamalkan dasar berkecuali apabila menjalinkan hubungan dengan negara luar tanpa mengira ideologi. Dan keadaan ini membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan dengan negara China melalui lawatan Tun Abdul Razak Hussein ke negara tersebut pada tahun 1974. Inilah dia. Tun Abdul Razak Hussein dan pemimpin China Zhou Enlai. Harus diingat, negara China sampai sekarang sebenarnya adalah negara komunis. Negara China sekarang ni sampai sekarang adalah negara komunis, iaitu negara yang mengamalkan sistem pemerintahan komunis. Tetapi dalam perdagangan mereka mengamalkan sistem terbuka. Untuk ekonomi mereka terbuka.
Tapi kalau untuk management, untuk pemerintahan negara, still sistem ekonomi. Itu China sampai sekarang. Okey. Baik. So itu cabaran politik antara bangsa. Money is money, Mak. Ya, money is money. Okey, baik. Dan kemudian yang kedua, okey, yang pertama iaitu cabaran politik antara bangsa. Yang pertama. Dan yang kedua iaitu cabaran politik serantau. For those yang tak tahu apa itu serantau, serantau tu maksudnya adalah sama rantau, iaitu sama-sama satu kawasan, iaitu rantau Asia Tenggara. Asia Tenggara. Baik, kalau kita lihat di sini, okey, walaupun Tun Abdul Razak memulakan dasar berkecuali dengan melawat negara China ni, dan menerima negara China sebagai rakan dagang, walaupun negara China itu adalah negara komunis, tetapi masalah di serantau pula iaitu perluasan pengaruh komunis di Indo-China menyebabkan ketidakstabilan kepada rantau Asia Tenggara. Tak stabil iaitu di Indo-China. Indo-China ni kat mana? Siapa tahu Indo-China ni kat mana sekarang? Indo-China ni kat mana? Iaitu negara-negara Indo-China iaitu seperti Laos, kemudian juga seperti Vietnam dan satu lagi iaitu di Kemboja. Ini adalah negara-negara Indo-China. Dan pada waktu itu Indo-China ni pada waktu ini, especially Vietnam masih lagi ada gerakan-gerakan komunis. Okey, cikgu, kalau situasi tegang antara Taiwan dengan China tu masalah serantau Asia Tenggara kan? Tidak. Sebab Taiwan bukan Asia Tenggara. Tapi dia akan menimbulkan ketegangan lah. Dia akan menimbulkan ketegangan di seluruh dunia. Ya. Okey. So, bila berlakunya pengaruh komunis di negara-negara seperti Vietnam, Laos dan juga Kemboja, maka banyak orang-orang Vietnam telah melarikan diri. Jadi berlakulah kebanjiran pendatang asing Vietnam di Asia Tenggara. Dan Malaysia juga turut terkesan dalam perkembangan tersebut, di mana pada tahun itu banyak orang-orang Vietnam yang telah lari dan sampai ke Malaysia. So pada tahun 1976, Malaysia telah menggerakkan usaha menyokong sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN di Bali, Indonesia, untuk membincangkan pergolakan di Indo-China serta masa hadapan rantau Asia Tenggara. Ingat Indo-China tu bukan China. Ingat Indo-China tu bukan China. Indo-China tu ialah negara-negara Laos, Vietnam, Kemboja. Dan kenapa dipanggil Indo-China, cikgu? Kerana ketiga-tiga negara ini bersempadan. Bersempadan dengan negara China. Dan mereka, tiga-tiga negara ini, menerima pengaruh pentadbiran daripada negara China. Jadi sebab itu dipanggil Indo-China. Tapi dia bukan negara China bukan. Okey. So itu cabaran politik serantau, kebanjiran pendatang asing Vietnam tu. Tapi sekarang dah tak ada dah sekarang dah tak ada, sekarang dah aman dah. Dan yang ketiga iaitu cabaran keselamatan dan pertahanan, di mana AMDA ataupun AMDA, Anglo-Malaysian Defence Agreement, iaitu perjanjian antara Malaysia dengan Britain, telah ditamatkan pada tahun 1971. Ditamatkan. Cikgu, AMDA ni yang mana satu? AMDA ni sebenarnya adalah perjanjian yang inilah. Ni, yang perjanjian yang mula-mula tadi, kerjasama pertahanan ni. Yang ini. Yang ini from pada tahun 1997 tu kan. Inilah dia AMDA. Ini sebenarnya AMDA. Baik. AMDA sebenarnya. Dan perjanjian AMDA ini
telah ditamatkan pada 1971. Baik. Kenapa Anglo? Baik. Untuk pengetahuan kamu, okey, Anglo ni sebenarnya adalah nama lain bagi keturunan orang putih. Caucasian, orang-orang putih di Eropah. Dipanggil sebenarnya keturunan dia adalah Anglo-Saxon. Ya, Anglo-Saxon. Jadi, sebab itu dibuat perjanjian antara Anglo, maknanya orang-orang daripada negara Britain ini dengan tanah Melayu. Itu dipanggil Anglo-Malaysian, Defensive Agreement, AMDA. Dia sebenarnya macam Malaysia lah. Kalau Malaysia, kalau kita buat perjanjian Melayu. Cikgu, apa beza Melayu dengan Malaysia? Malaysia negaranya, Melayu kaumnya. So kalau macam Britain tu, Britain tu negaranya, Anglo tu sebenarnya adalah keturunan orang-orang putih di situ. Itu Anglo. Anglo-Saxon. Kamu boleh search benda ni sebenarnya. Memang ada. Baik. So, kalau kita lihat perjanjian AMDA ini ditamatkan pada tahun 1971. Dan ianya ditandatangani kalau kita lihat. Seterusnya, berikutan itu Malaysia menandatangani perjanjian. Bukan. Jadi Britain bukan panggil orang Inggeris, bukan. Dia panggil Anglo. Ya. Baik. Berikutan itu, Malaysia telah menandatangani perjanjian pertahanan yang baharu. Iaitu Five Power Defence Arrangement ataupun FPDA. Ataupun perjanjian pertahanan 5 negara. Melibatkan Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan juga Australia. Maknanya, yang AMDA tadi itu, dengan Britain saja telah pun ditamatkan dan kemudian dibuat perjanjian baharu melibatkan 5 negara. Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan juga Australia. Jadi, dengan itu Malaysia akan memperoleh bantuan teknikal dan juga latihan bersama bagi memperkukuh pertahanan dan keselamatan negara melalui FPDA. Dan Malaysia juga, ya betul, Malaysia turut bekerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam memperkuatkan pertahanan dan keselamatan rantau Asia Tenggara. So tamat AMDA, dia mulakan FPDA. Ya. Jadi mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN diadakan bagi membincangkan kerjasama ini. Malaysia juga menandatangani perjanjian sempadan dengan Thailand pada tahun 1965 untuk menangani isu keselamatan. Jadi cabaran, kalau kita kata sebagai cabaran keselamatan dan pertahanan ni memang banyak. Berlakunya perjanjian lah. Seperti AMDA atau FPDA dan juga Malaysia dengan perjanjian sempadan dengan Thailand. Dan kalau kita lihat, yang terakhir iaitu cabaran pembangunan ekonomi. Buat aku janji baik. Cabaran pembangunan ekonomi. Baik, cabaran utama yang dihadapi oleh Malaysia dalam ekonomi ialah wujudnya dominasi negara maju bagi menentukan harga komoditi biji timah, getah, hasil minyak dan gas negara. Apa tu cikgu? Macam ni. Baik. Terdapatnya penguasaan negara maju. Di mana negara-negara maju seperti England, seperti England, seperti US, seperti negara-negara Eropah, mereka cuba untuk kontrol harga minyak, harga biji timah. Kalau boleh mereka nak beli daripada Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara ni, beli dengan harga terendah. Mereka kalau boleh nak beli dengan terendah sampaikan kita tak dapat untung. Berlaku begitu. Jadi mereka cuba untuk paksa negara-negara kita ni, mereka desak supaya negara kita ni jual biji timah, jual minyak dengan harga yang murah kepada mereka. Kan.
So mereka cuba mendominasi harga tu. Itu melampau lah tu kan. Jadi mereka nak ada penguasaan untuk mereka nak menentukan harga komoditi itu sendiri. Jadi oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah ini, Malaysia menjadi anggota pertubuhan antarabangsa seperti International Tin Council atau Majlis Timah Antarabangsa dan juga General Agreement on Tariff and Trades, GATT atau Perjanjian Umum Tarif Perdagangan. Baik, desakan Malaysia. Apa yang Malaysia desak? Agar harga barangan itu dapat dikawal. Dan disuarakan melalui organisasi ini. Bagi membolehkan Malaysia memperoleh hasil daripada minyak dan gas. Selain itu, Malaysia juga telah menubuhkan Petronas pada tahun 1974 untuk membangunkan dan memajukan sektor minyak dan juga gas negara. So Petronas ditubuhkan pada bila? 1974. Petronas stand for what? Petroleum Nasional. Petroleum Nasional. Jadi, inilah cabaran-cabaran yang telah dihadapi dalam pembangunan ekonomi negara kita. Petronas memang milik Malaysia. Petronas memang kita kata sebagai government link company. Government link company milik negara, milik kerajaan Malaysia. That's why, untuk pengetahuan kamu, Petronas setiap tahun memberikan hasil cukai kepada kerajaan sebanyak hampir 60 bilion. 60 bilion hasil cukai petroleum diberikan kepada kerajaan Malaysia. 60 bilion. Jadi Petronas lah yang menguruskan petroleum, segala hasil petroleum di negara kita. Jadi itulah berkaitan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Malaysia. So, tapi hutang 29 dapat 60 bilion. Itulah pasal. Jadi, kalau kita lihat di sini, hari ini kita telah lihat dua subtopik, iaitu 9.4 dan juga 9.5. Iaitu 9.4, iaitu Malaysia dalam Commonwealth. So, kalau kamu ada masa untuk buat nota ringkas, kamu ambil Malaysia dalam Commonwealth tajuk ni, kemudian kamu buat penyertaan dan sumbangan, kemudian kamu masukkan unsur seperti yang pertama, rancangan Colombo. Ya betul. Kerjasama pertahanan, kerjasama ekonomi, kemudian juga penentangan dasar apartheid, serta mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth, COGM, serta sukan Commonwealth. Ada 6 penyertaan dan sumbangan Malaysia dalam Commonwealth. Dan untuk subtopik 9.5, cabaran mengukuhkan dasar luar, iaitu pertama, cabaran politik. Kamu boleh kaitkan tajuk ni 9.5, cabaran mengukuhkan dasar luar ini dengan cabaran politik antarabangsa, kemudian cabaran politik serantau yang kedua, yang ketiga cabaran keselamatan dan pertahanan. Kamu boleh masukkan AMDA, FPDA, dan juga perjanjian pertahanan dan sempadan dengan Thailand. Kemudian yang keempat, cabaran pembangunan ekonomi, di mana Malaysia menyertai International Tin Council dan juga GATT serta menubuhkan Petronas. So, itulah yang kita telah pelajari untuk 9.4 dan 9.5, Malaysia dalam Commonwealth dan juga cabaran pembangunan, cabaran dalam mengekalkan dasar luar Malaysia. Baik. So, ada soalan untuk ditanyakan? Boleh berikan soalan dalam Zoom chat sekarang ni untuk bertanya apa-apa juga soalan yang kamu nak